Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana 8 Disember, saya Ivan Tok. Dan saya Farhatul Lasyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. MA63 jadi keutamaan untuk diselesaikan dalam tempoh sebulan. Hak kebebasan bersuara rakyat tertakluk kepada batas undang-undang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri Thailand Jeneral Prawit Wongsuwan di kediaman rasminya di Seri Perdana. Lawatan khas Prawit ke Malaysia itu diiringi Timbalan Menteri Pertahanan Jeneral Chai Chan Chang Mongkol. Dalam pertemuan selama hampir 2 jam itu, antara lain bertujuan memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara serta bertukar pandangan dan perkongsian maklumat bagi kebaikan serantau. Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Selain itu, Datuk Seri Anwar turut meraikan Prawit dan delegasinya dalam satu majlis makan tengah hari sebelum Timbalan Perdana Menteri itu berlepas ke Thailand pada 3 petang. Kali pertama beliau ke negara ini pada Mei lepas bagi menghadiri mesyuarat jawatan kuasa sempadan am ke-55 antara Malaysia dan Thailand di ibu negara. Perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 akan menjadi keutamaan untuk diselesaikan dalam tempoh sebulan demi memperjuangkan hak rakyat Sarawak dan Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan perkara itu kini di peringkat perbincangan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Armizan Muhammad Ali. Sudah pasti itu menjadi tumpuan utama saya yang akan bincangkan di peringkat kajian negeri, dan saya juga telah meminta Datuk Amizan, Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak untuk berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk melihat keutamaan di peringkat negeri Sabah dan juga Sarawak yang low hanging fruit yang boleh dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan ini. Tambah beliau, sekiranya terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan, maka ia akan dibentangkan di peringkat Dewan Rakyat. Beliau berkata demikian di Kuching. Datuk Seri Fadilah berkata beliau bersama-sama 4 lagi menteri dari gabungan Parti Sarawak GPS yang baru dilantik di peringkat persekutuan turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Hak kebebasan bersuara rakyat negara ini akan dipertahankan dengan berlandaskan kepada undang-undang. Namun, tegas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, kebebasan berkenaan tidak harus sampai ke tahap menyebarkan fitnah dan mengeluarkan tomahan tidak berasas. Saya sendiri sebagai seorang ahli politik, ahli parlimen dan sekarang sebagai menteri bagi komunikasi dan digital, memang mempertahan hak bersuara, tapi bila kita teliti undang-undang termasuk kanun keseksaan, ya, termasuk undang-undang lain, ya, termasuk akta Suruhanjaya dan akta komunikasi dan multimedia sebagai contoh, ya, memang ada batas-batas yang sekiranya dilakukan juga, ya, dilepasi juga, maka ada tindakan undang-undang. Jadi kita tidak mahu rakyat salah faham. Memang kita akan pertahankan, saya akan pertahankan hak untuk bersuara, tapi janganlah sampai kita fitnah memfitnah, mengeluarkan tomahan yang tidak berasas, dan biarlah apa yang kita sebut itu ada asas dan boleh kita pertahankan, termasuklah pertahankan dalam mahkamah.
Fahmi berkata demikian dalam sidang media selepas hadir taklimat dan lawatan ke Angkasa Puri Kota Media. Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Muhammad Mentek dan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Antara fokus kementerian kini adalah menjalin kerjasama erat antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia serta penyedia platform media sosial. Tujuannya memastikan hasrat kerajaan menjaga hak bersuara dan memastikan batas undang-undang diawasi dan dipatuhi. Fahmi dalam pada itu mahu Jabatan Penyiaran RTM meneliti usaha menambah baik dan memperkasa kandungan di media konvensional dan platform dalam talian. Ia bagi memastikan mesej kerajaan berkaitan dasar yang melibatkan kepentingan rakyat dapat disampaikan dengan lebih baik. Harapan saya, warga di Jabatan Penyiaran akan lebih bersedia untuk ada satu perubahan dari segi mindset bahawa konten ini bukan, it's not stuck to the format or not stuck to the medium, tapi konten tu dia sekarang ni it can go viral. Jadi how do we make that go viral? Jadi itu adalah mungkin satu cabaran. Dan setidak-tidaknya saya lihat di kalangan pengurusan tertinggi Jabatan Penyiaran, malah juga Jabatan Penerangan, ada kesediaan untuk menilai apa yang, what works, what doesn't work, how can we make it better. Ya, rakyat menyambut baik usaha proaktif Menteri Komunikasi dan Digital dalam mengekang penyebaran berita palsu dan kandungan bersifat provokatif di media sosial. Tindakan itu penting bagi mengekalkan keharmonian masyarakat dan keselamatan negara. Fahmi sebelum ini memaklumkan beliau akan mengadakan pertemuan dengan penyedia perkhidmatan media sosial bagi membendung isu penyebaran berita palsu dan kandungan bersifat provokatif di platform tersebut. Fokus pertemuan tertumpu kepada perbincangan mengenai usaha meneliti aspek kawal selia dan perundangan. Awal minggu ini, pertemuan dengan penyedia platform TikTok telah diadakan. Melalui kaedah perundangan, menguatkuasakan perundangan yang lebih ketat, maka tahap keselamatan warga masyarakat di Malaysia ini akan lebih terjamin. Sebaran tentang isu 513 itu, isu sensitif seperti perkawaman ke Raja-Raja Melayu ke apa-apa pun, itu mestilah disekatlah. Bagi saya sebagai anak muda adalah perlu diberi sedikit sekatan lah, diberi guideline lah sepatutnya, di mana supaya tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan media sosial sebagai satu platform untuk menghasut anak-anak muda yang lain dan membuat sesuatu perkara yang tidak baguslah. Ya, beberapa pengamal undang-undang turut berpendapat penyedia perkhidmatan media sosial perlu bertindak lebih agresif untuk menyekat berita palsu dan kandungan bersifat provokatif di platform masing-masing berpandukan perundangan sedia ada. Hak bersuara dan kebebasan media perlu dipertahankan, namun harus ada batasan dan pengawalan demi mengekalkan keutuhan perpaduan. Hasrat dan komitmen penyedia aplikasi dapatlah kita bentung segala konten-konten yang berunsur provokasi yang akan ganggu keharmonian masyarakat, yang akan sentuh sensitiviti, sebagai contoh kedudukan institusi raja, agama dan bangsa, dapat kita sekat. Ini adalah satu langkah yang penting kepada semua pengguna media-media sosial. Sebab kebebasan bersuara bukan satu kebebasan yang berleluasa, yang tidak mempunyai hak. Akta SKMM melalui Suruhanjaya Komunikasi Multimedia telah mendakwa ataupun membuat pertuduhan terhadap lebih daripada 49 pihak ataupun individu di negara ini kerana melakukan perkara yang tidak wajar di dalam menggunakan media sosial. Ini menunjukkan bahawa Akta SKMM ini penting untuk mengekang isu-isu yang berbangkit seperti isu perkauman.
Sebanyak 56 set train transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya dijangka beroperasi secara berperingkat mulai suku ketiga tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia bagi meningkatkan kekerapan perjalanan pada waktu puncak. Pada ketika ini, hanya 38 train set yang beroperasi untuk Kelana Jaya Line. Itu yang menyebabkan bahawa interval sekarang, iaitu kekerapan ialah 5 minit. 5 minit untuk setiap train datang. Itu memang sesuatu yang tidak memuaskan. Kita tahu bahawa secara optimalnya kita mahu melihat kekerapan train paling minima pun 3 minit satu train. Untuk Kelana Jaya Line memang itu adalah sasaran kita. Untuk kita mencapai 3 minit untuk setiap train sampai, kita memerlukan 48 train set yang boleh beroperasi. Mengapa sekarang hanya 38? Sebab ada 18 train set yang sedang menjalankan pelbagai program maintenance. Pihak Prasarana Malaysia Berhad Prasarana telah diminta untuk mempercepatkan proses penyelenggaraan. Prasarana juga telah membeli 19 set train baru untuk laluan sama dengan set pertama bakal beroperasi Ogos tahun hadapan. Beliau bercakap kepada media selepas lawatan kerja ke Prasarana Malaysia Berhad. Sementara itu, laporan penuh punca gangguan 16 stesen LRT laluan Kelana Jaya pada bulan lalu dijangka lengkap dalam tempoh 2 minggu lagi. Anthony Loke berkata laporan awal siasatan oleh sebuah syarikat bebas telah dikemukakan kepada kementerian. Dan saya telah meminta supaya Prasarana untuk membuat laporan itu secara terbuka kepada pihak orang ramai apabila laporan itu siap. Dan itu perlu dikemukakan kepada pihak orang awam, orang ramai, supaya kita mengetahui apa sebenarnya punca yang berlaku sehingga 16 stesen terpaksa ditutup, apakah punca masalah teknikal tersebut dan apakah plan tindakan yang akan dan sedang diambil oleh pihak Prasarana untuk memastikan perkhidmatan itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak tergendala. Tambah beliau, Prasarana juga akan membuat penyelenggaraan meja ke atas sistem LRT agar perkhidmatan lebih selamat dan stabil. Prosedur operasi standard SOP lebih ketat juga perlu bagi meminimumkan perkhidmatan tergendala. Manakala penganugerahan kontrak bagi menggantikan lebih 16 kemudahan lift di stesen monorail yang tidak berfungsi akan diberi Februari tahun depan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menjalankan siasatan secara terperinci, telus dan profesional daripada semua sudut berkaitan dakwaan penyelewengan perbelanjaan negara RM600 bilion. SPRM dalam kenyataan memaklumkan mana-mana pihak yang mempunyai apa-apa maklumat, bukti atau dokumen yang berkaitan diminta untuk tampil untuk menyerahkan maklumat itu. Sekiranya perlu, SPRM juga boleh menghantar pegawai untuk mengambil maklumat atau dokumen berkenaan. Kontroversi mengenai penggunaan dana kecemasan berjumlah lebih RM600 bilion ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Baru-baru ini, Perdana Menteri berkata beliau menyerahkan sepenuhnya kepada agensi berkaitan untuk menyiasat isu itu. Kementerian Keuangan telah memaklumkan beberapa pelanggaran melibatkan isu berkenaan. Tiada apa yang mahu disembunyikan dan saya sedia beri kerjasama jika dipanggil SPRM. Itu kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung dakwaan salah guna dana yang mengaitkan dirinya ketika beliau menerajui Kementerian Keuangan semasa pemerintahan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, Tengku Datuk Seri Zafrul mengesahkan sehingga kini beliau belum menerima panggilan daripada SPRM untuk siasatan kes berkenaan. Setakat ini tak ada panggilan daripada SPRM lah, ya, tak dapat apa-apa panggilan. Kalau dapat panggilan, kalau dipanggil, kita akan of course cooperate dengan SPRM kerana kita tidak ada benda yang kita nak hide, tak ada benda pun yang kita nak sorok lah, ya.
Selasa lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan pihaknya telah membuka kertas siasatan mengenai perkara berkenaan. Lancaran kenderaan utiliti sukan SUV elektrik sepenuhnya BYD Atto 3 oleh Sine Darby Motors mampu membangunkan industri kenderaan elektrik EV negara. BYD Atto 3 direka khas sebagai EV berprestasi tinggi dengan tahap kepintaran, keselamatan dan estetika yang canggih. Sine Darby will now be able to import BYD's impressive range of electric vehicles, EV, beginning with the BYD Atto 3. Did I pronounce it correctly? Atto 3 into the Malaysian market. This strategic alliance bodes well for the development of the EV ecosystem through new dealerships and aftermarket services for this relatively new domestic sector. Gamuda Berhad berminat untuk terlibat dalam projek pembangunan pam hidro di Australia sebahagian strategi mempelbagaikan lagi portfolio perniagaannya. Jelas pengarah urusan kumpulan Datuk Lin Yuling, langkah itu selari pelan syarikat untuk meningkatkan pelaburan. Dalam segmen tenaga boleh baharu RE, sejumlah RM2 bilion diperuntukkan untuk pengembangan RE syarikat untuk tempoh 5 tahun. We are looking at developing some pumped hydro schemes in Australia, which where we think there's a lot of potential. In the years to come, we believe that this shift towards renewable energy and green electricity will be very strong and sustained. Beliau bercakap pada sidang media selepas Mesyuarat Agung Tahunan ke-46 berlangsung secara maya. Gamuda juga telah memeterai perjanjian dengan ERS Energies yang Berhad untuk melanggan sejumlah saham mewakili 30% kepentingan di dalam pembekal tenaga solar itu. Baik, 47 individu telah dipilih Bank Islam Malaysia Berhad sebagai pemenang kempen pembiayaan ASBI yang dianjurkan dari 15 Mac hingga 15 September lalu. Daripada jumlah itu, 17 orang merupakan pemenang hadiah utama dan pertama yang menawarkan ganjaran hadiah bernilai lebih RM170,000. Jelas Ketua Pegawai Perniagaan Kumpulan Runjit Bank Islam Mizan Masran, kempen bertujuan untuk mempromosikan produk pembiayaan ASBI Bank Islam bagi membantu pelanggan membina asas simpanan yang lebih kukuh serta memaksimumkan pelaburan ASB mereka. Bermula 2020, so kita ada COVID kan. So tahun ni consider macam full year lah. Disebabkan tu kita decided 15 Mac tu kita nak launch selama 6 bulan. Ya, alhamdulillah kita dapat lebih kurang melebihi 80% lah pertumbuhan. Tambahnya, Bank Islam juga bercadang untuk meneruskan kempen-kempen yang lebih menarik dan relevan dengan menyediakan pelbagai hadiah yang lumayan. Bagi pemenang kempen tersebut, ganjaran hadiah yang diperoleh merupakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah, saya rasa macam tak tahu nak kata apa, especially sebab dapat macam rezeki, tak tahulah rezeki kan. Saya dapat menang RM20,000 lah dalam kempen pembiayaan ASB ni. So saya tak tahu, dengan rasa macam tak percaya pun ada benda yang dengan rezeki ni yang Allah nak bagi. Alhamdulillah, benda yang tidak dijangka kan. Jadi seronok lah. Saya rasa macam rezeki yang tak pernah saya terfikirlah. Saya memang nak ajak kawan-kawan saya yang berniaga bersama saya, nak bagi sama-sama masuk kempen ni, mungkin rezeki mereka pula lepas ni kan.
Reaksi pesawah berhubung bantuan keseluruhan RM60 juta yang diumumkan baru-baru ini. Bagi pesawah di Kedah, mereka mencadangkan penyaluran bantuan itu dibuat secara bulanan seperti yang dinikmati golongan nelayan. Rata-rata mereka menyambut baik pengumuman tersebut yang sekaligus menunjukkan keprihatinan kerajaan untuk membela nasib para pesawah. Saya bagi pihak peladang ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi bantuan 10 juta kepada petani. Dengan itu, saya harap bantuan akan sampai terus kepada petani-petani. Bila sampai terus kepada petani itu, duit itu kita dapat terus. Kita tak salut melalui ejen-ejen. Petani boleh guna duit itu untuk penyelenggaraan bendang sawah. Ya, kos sara hidup pun melambung tinggi, kita boleh bantu dengan ada duit ni, kita boleh bagi kita belanja duit ni. Dengan bantuan tu kami pesawah-pesawah ni mengucapkan terima kasih lah. Kalau duit yang kata bantuan tu, kalau pendapat saya lah, baik dibagi terus kepada petani, mungkin berbentuk bulanan ataupun apa-apalah. Tapi kalau cadangan saya berbentuk bulanan lebih baiklah daripada memberi sumber-sumber ni. Pasal sumber-sumber ni dia ada tangan-tangan gaib. Kemungkinan bantuan tu tak sampai kepada kami petani. Bila sumber, kalau kata bulanan ni, sah dah benda tu sampai. Jika sekiranya ada bagi kat kami bulanan, kami dapatlah apa nak belanja ataupun apa kos-kos yang kami nak gunalah untuk ladang ni sawah-sawah kami tu kan. Tapi meringankanlah beban-beban kami yang ada lah ni, sebab kami lah ni ada buat kerja. Kadang-kadang kami keluar duit sendiri, kadang-kadang kami terpaksa kena pergi berhutang dengan Mada lah. Kan? Kalau dah dapat duit ni, makna kata kekurangan berhutang dengan Mada, hasil yang kami tuai sikit lagi kami dapat balik lah. Kan? Kami dapat tak payahlah, tak banyaklah kami berhutang. Sementara itu, di daerah Kota Belud yang merupakan jelapan padi negeri Sabah, para pesawah turut menzahirkan cadangan agar peruntukan disalurkan dalam bentuk mesin atau jentera bagi memudahkan kerja penanam padi dan menuai. Ini kerana kekurangan jentera sawah adalah faktor utama kepada kurangnya kerja penuaian yang lebih efisien. Ini suara-suara PM kami begini, yang baru. Kami setuju dan kami menyokong 100% lah begitu. Jadi kami petani ni kami mau hidup dalam keadaan senang. Bagi kami rakyat di peringkat bawah ini satu macam insentif untuk petani kan. So dia baguslah, bagus kita terima dengan hati yang lapang gitu. Usaha-usaha padi lah, macam traktor begitu, macam peritan begitu, harga padi bolehlah macam kita macam naik sikit ke begitu. Gembiralah kalau adalah peruntukan begitu disalurkan pada petani. Tapi kalau disalurkan untuk kebaikan petani macam merupakan bantuan mesin lah, mesin jentera, traktor. Zakat Pulau Pinang ZPP terus menyantuni guru-guru agama dan Al-Quran di negeri itu menerusi Majlis Penyerahan Sagu Hati Guru Agama dan Al-Quran. Majlis merupakan sebahagian aktiviti yang dijalankan dalam program kempen Bulan Zakat Negeri dengan meraihkan golongan pendidik yang mengajar secara sukarela di masjid, surau dan institusi khas pada tahun ini. Laporan wartawan Hanisma Ismail. Sebanyak 1.2 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini melibatkan 1,868 penerima. Daripada jumlah berkenaan, seramai 1,368 guru Al-Quran menerima RM600 seorang secara one-off, manakala 499 guru agama lagi menerima RM800. 1.2 million lebih sikit ya. Dari
Jadi pemberian ni so far lah kita bagi tiap-tiap tahun lah kan kepada yang terlibat. Ini adalah sebagai salah satu penghargaan ataupun menghargai apa yang telah disumbangkan oleh kumpulan ini kan terhadap pendidikan Al-Quran terutamanya kan kepada anak-anak umat Islam di Pulau Pinang. Sumbangan sagu hati ini telah mula diberikan sejak lebih 10 tahun lalu dan diharap memberi suntikan semangat dalam urusan dakwah serta memartabatkan lagi pendidikan agama dan Al-Quran di Pulau Pinang. Sumbangan ini sekaligus membuktikan betapa Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang sendiri memandang tinggi status guru-guru agama, guru-guru Al-Quran di negeri Pulau Pinang, dan mereka selayaknya diberikan penghargaan seperti ini, dan sekiranya mereka ada masalah-masalah lain pun kita akan cuba bantu mereka melalui apa juga saluran ataupun skim agihan zakat yang diperlukan, insya-Allah. Sumbangan dan jasa guru-guru ini tidak dilupakan pihak Zakat Pulau Pinang. Oleh itu, seramai 1,868 guru-guru agama dan Al-Quran telah diraikan hari ini dengan peruntukan melebihi 1.2 juta ringgit. Semoga usaha ini memberi manfaat dan impak yang besar kepada pembayar dan penerima zakat Pulau Pinang. Hanisbah Ismail, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amaran cuaca peringkat waspada telah dikemaskini khususnya bagi negeri Kelantan, Terengganu dan juga melibatkan beberapa daerah di sekitar negeri Pahang dan juga utara negeri Perak yang dijangka akan berkuat kuasa sehingga 10 Disember nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, kawasan yang terbabit berpotensi untuk menerima keadaan hujan secara berterusan. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan segala amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ekoran keadaan hujan berterusan yang berpotensi untuk meningkatkan risiko banjir di kawasan anda. Baik, seterusnya Jabatan Meteorologi Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini bagi kawasan perairan Kondo, Reef North, Layang-Layang, Palawan dan juga Labuan sehingga 12 Disember nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa juga, kawasan perairan terbabit adalah berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Merujuk pada paparan imej gemar radar semasa pula, diperhatikan keadaan hujan lebat ketika ini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian melibatkan semenanjung Malaysia dengan keadaan hujan lebat berserta petir yang sedang berlaku melibatkan bahagian pantai barat semenanjung ini masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Perlu diingatkan juga dengan keadaan air pasang besar yang dijangka akan berlaku sehingga 12 Disember nanti, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dengan sebarang risiko yang boleh berlaku di kawasan anda. Untuk pantai timur semenanjung Malaysia pula, dijangkakan keadaan hujan yang sedang berlaku ini masih lagi boleh berterusan sehingga ke hari esok. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah di hampir ke semua bahagian melibatkan kedua-dua buah negeri terbabit kecuali keadaan hujan yang sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga sedikit melibatkan bahagian Miri, pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah. Dijangkakan akan berangsur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang hari esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
kasih Ivan dan Fatul. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan badminton jelajah dunia akhir BWF. Permulaan kurang baik buat beregu utama negara Aaron Chia Soh Woo Yik apabila tewas pada perlawanan pertama peringkat kumpulan. Pilihan kedua kejohanan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dari Indonesia menjadi penghalang buat pasangan negara yang juga juara dunia untuk mengutip mata pertama. Aksi agresif serta serangan pantas yang dipamerkan Ahsan dan Hendra mudah merebusi pertahanan wakil negara untuk menang 21-12 dan 21-15 pada aksi kumpulan B di Bangkok, Thailand. Berdasarkan kepada rekod pertemuan, beregu Indonesia itu kini memenangi 8 daripada 11 pertemuan mereka. Dengan hanya 2 pasangan terbaik setiap kumpulan layak ke separuh akhir, Aaron Woo Yik kini perlu memenangi baki 2 perlawanan kumpulan. Mereka akan menentang pasangan Liu Yu Chen Oh Xuan Yi dari China hari ini sebelum berdepan Kim Astrup Anders Karup Rasmussen dari Denmark pada aksi terakhir kumpulan esok. Perlawanan kumpulan A pula menyaksikan satu lagi wakil lelaki negara Ong Yu Sin, Teo Yi Yi menewaskan pasangan Korea Selatan Choi Sol Jiu, Kim Won Ho 21-17, 23-21 untuk perlawanan kedua mereka. Sementara itu, beregu wanita nombor 1 negara Perlitan Emtinah sekali lagi tewas pada perlawanan kedua. Kali ini ke atas pasangan nombor 1 dunia Cheng Ching Chen, Jia Yifan dari China petang tadi dengan aksi straight set. Aksi yang berlangsung di Nimibut Arena itu menyaksikan dominasi gelanggang dipamerkan pasangan China itu nyata menyukarkan Perlitan Emtinah dalam meraih mata demi mata. Asakan Chi Cheng Jia Yi dari permulaan set pertama membolehkan mereka untuk menang 21-13. Perlitan Emtinah dilihat cuba bangkit di set kedua dengan meningkatkan tempo permainan dalam merapatkan mata. Namun kesilapan unforced error di pertengahan set kedua memberikan kelebihan kepada Chi Cheng Jia Yi untuk menang set kedua 21-15. Pasangan beregu wanita nombor 1 negara itu akan menentang satu lagi pasangan dari China, Zhang Zhuxian Zheng Yu pada Jumaat ini. Perlawanan persahabatan mentang Kemboja esok merupakan langkah persiapan sebelum aksi saingan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022. Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya Kim Pan Gon menyatakan perlawanan itu juga dapat membantu bagi melihat prestasi pemain yang kebanyakannya muka baharu dalam pasukan kali ini. Ketika ini juga segala persiapan telah dijalankan serta melakukan pelbagai perkongsian berkenaan taktikal dan strategi bagi mengekalkan kualiti pasukan. Pan Gon mengharapkan pemain baharu dapat mengikuti falsafah dan model permainan yang bertepatan dengan DNA Malaysia. We all team together from this Monday. I think so far good progress. I think we share a lot of information about our game model and also game planning. And, I think there has a lot of new face and also some young boys. I think we provide a lot of information to them. Our information, I think, should be, they are very tired in terms of in their mind because this is new information. They need apply for the training session like that. So far, I'm satisfied. I think day by day we are improving. So, looks like team now. So, I'm happy to see that. Yeah. Beliau menyatakan perkara itu dalam sidang media pra-perlawanan bersama Kemboja di Wisma FAM Petaling Jaya. Pasukannya akan menampilkan persembahan yang terbaik buat penyokong setia skuad negara ini. Tiada sebarang sasaran diletakkan kerana masih belum mengenal pasti kemampuan sebenar pasukan serta tidak mahu memberikan tekanan kepada pemain. Ya, biarpun sedar persaingan sengit bagi merebut posisi tengah, pemain Sri Pahang David Rowley tidak menganggapnya sebagai tekanan dalam usaha memikat Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gon.
Sebaliknya, pemain kacukan Malaysia Australia itu menyifatkan ia baik bagi mewujudkan sifat persaingan. Kita tahu ada many strong player in midfield, Lee Tak, Brendan Gann, a lot of competition, and this is good for the team because we push each other for level atas. Sementara itu, Rowley yang merupakan antara muka baharu yang dipanggil PANCON sebagai persediaan ke Piala AFF 2022 optimis dengan kemampuan skuad negara untuk mencipta keputusan positif. Ya, kita tahu pasukan ini ada banyak muka baru, tapi saya rasa we are a strong team and kita can make a very good competition. I believe when I play, saya nak menang. Sebagai persediaan menghadapi Piala AFF yang bermula 20 Disember ini, Malaysia akan mengharungi dua perlawanan antarabangsa Tier 1 masing-masing menentang Kemboja di Stadium Nasional di Bukit Jalil esok dan Maldives di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 14 Disember. Sementara itu, penyerang skuad kebangsaan Darren Lock mengakui kehadiran pemain lama sedikit sebanyak dapat membantu pemain baharu dalam memahami corak permainan yang ingin diterapkan. Some players have been here a bit earlier than others. They were probably the players that needed a bit more time to prepare because we've been a long time without a game. But of course, there's a good mix of experienced players and young players in this team. Players that have been here in previous camps and call-ups that know the system. So it's very important for those players to guide the young players and the new players and be those experienced figures. Beliau menyafakan langkah berkenaan dapat membantu pemain baharu memahami corak permainan yang diinginkan oleh barisan kejurulatihan. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus menampilkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan jantung April lalu. Beliau terus mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menduduki tempat kedua acara kiri lelaki pada saingan Piala Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia MNCF 1 semalam. Ini kali pertama Dato' Azizul Hasni beraksi di Malaysia selepas pembedahan tersebut dan kejohanan keduanya selepas beraksi di Liga Juara-Juara Track UCL TCL di London baru-baru ini. Pada saingan di Velodrome Nasional semalam, pelumba berusia 34 tahun itu meraih pingat perak acara kirin lelaki di belakang pelumba New Zealand Samuel Daikin. Beliau yang dikenali sebagai The Pocket Rocket Man mengakui agak keletihan selepas pulang daripada kempen TCL namun tetap berpuas hati dengan prestasinya setakat ini. Seorang lagi wakil negara Muhammad Shah Firdaus Zahrom meraih tempat ketiga. Piala Presiden MNCF 1 merupakan kejohanan pertama kali dianjurkan oleh MNCF dalam usaha membantu pelumba negara mengumpul sebanyak mungkin mata untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik 2024 di Paris. Selain New Zealand, antara negara lain yang turut berentap di kejohanan tersebut adalah Hong Kong, Indonesia, Singapura dan Iran. Pertama dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kempen erat Anjuran Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC peringkat Zon Utara. Ketua Pegawai Eksekutif EAIC Nur Hayati Ahmad berkata, melalui kempen tersebut, masyarakat di negeri itu berpeluang mengenali dan memahami fungsi serta peranan EAIC sejak ia ditubuhkan pada 2011. Penganjuran kempen erat antara langkah dilakukan dalam meningkatkan mutu integriti agensi penguatkuasaan di negara ini. Objektif dan matlamat EAIC seringkali disalah tafsir oleh masyarakat umumnya dan juga di kalangan anggota penguatkuasa di agensi penguatkuasaan. So matlamat kami melalui program ini adalah untuk memperkenalkan hikmat dan peranan EAIC, memberikan kesedaran integriti dan isu salah laku di kalangan anggota penguatkuasa dan menjalinkan kerjasama semua pihak untuk menambah baik kualiti perkhidmatan.
Dalam pada itu, beliau berkata sebanyak 653 aduan diterima EAIC seluruh negara bagi tahun 2022. Daripada jumlah itu, Perak mencatat 39 aduan iaitu paling rendah diterima tahun ini. Beliau berkata demikian semasa ucapan perasmian kempen erat EAIC peringkat Zon Utara di bangunan Darul Rizwan Ipoh. Kempen selama 3 hari sehingga 10 Disember diadakan 3 lokasi di sekitar Bandaraya Ipoh. Baik, seterusnya ini reaksi susulan pengumuman Menteri Pengangkutan Anthony Loke tentang tambahan 56 set tren transit aliran ringan LRT secara berperingkat mulai tahun hadapan. Rata-rata pengguna yang ditemui menyambut baik penambahan tersebut. Transport can use the trains, and of course with more trains then hopefully the time schedule between each train will be reduced. Rasanya mungkin lepas ni tak adalah kata nak datang kerja tu lewat ke apa kan, sebab biasa kalau ada masalah macam ni ada yang datang kerja lambat dia kan. Kalau yang company faham tu okeylah, tapi tak naklah jadi benda-benda macam ni kan, boleh ganggu kita punya komitmen untuk kerja. Okeylah kot sebab dia bagi kemudahan untuk orang lain. Tu dia boleh jimat masa orang lain juga. Bagi menyenangkan orang lain lah, sebab orang balik kerja kan, kadang ada yang tak ada transport, dan kalau macam tak cukup duit bolehlah naik LRT sebab lagi murah. Lepas tu menjimatkan masa lah. Keharmonian yang sedia terjalin dalam konteks masyarakat berbilang kaum dan agama di Sarawak adalah contoh terbaik untuk memperkukuhkan perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Dagang berkata semangat itu akan dijadikan panduan dalam menerajui kementeriannya pada masa akan datang. They want to bring what is happening in Sarawak. Hopefully di Kuala Lumpur, di Semenanjung ni, kita membawa experience kita dari sini. We don't have much problem with perpaduan ya. Unity, we are living in a very harmonious situation ya. Dan diharapkan what we practice here should be also in other states of Malaysia. Dalam pada itu, beliau berkata beberapa agensi sebelum ini akan diletakkan semula di bawah kementerian tersebut iaitu Jabatan Muzium Negara, Jabatan Arkib Negara dan Perpustakaan Negara. Kerajaan perpaduan yang terbentuk boleh menjadi model pada masa hadapan sekiranya mencapai objektif penubuhannya. Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani berkata walaupun ada cabaran-cabaran tertentu, namun kerajaan hari ini akan terus melakukan yang terbaik demi rakyat. Kita mahu kerajaan paduan ni kerana kita ingin menunjukkan kepada rakyat bahawa we have to come together. Regardless apa perbezaan yang kita ada, perbezaan dari segi aspek ideologi atau apa sahaja, kerajaan perpaduan tu perlu ada. Dan kita lihat jikalau kerajaan perpaduan yang ditubuhkan ini berjaya, bermaksud it's time for rakyat Malaysia untuk memikirkan perpaduan antara kaum kita, antara kita sesama kita lah. Sementara itu, orang awam yang ditemui percaya dengan hasrat yang di-Pertuan Agong untuk mewujudkan sebuah kerajaan kuat dan stabil. Dapat lagi tolongkan bantu rakyat. Kita sekarang sara kos hidup semakin meninggi. Kita punya pendapatan pun tak naik. Banyak lagi orang yang susah-susah. InsyaAllah kita kena ringankan beban rakyat lah. They are doing a very good job, and I hope they will keep doing it and keep doing for our Malaysians so that our country can be more harmony, and can be peaceful. Ini satu kerajaan yang baru. Perdana Menteri pun bertahun dia memperjuangkan untuk dapatkan kuasa. So saya rasa walaupun saya skeptikal juga dengan kerajaan, dengan kabinet baru ni, tapi saya rasa kita patut bagi peluang lah untuk kita punya pimpinan untuk tunjukkan kemampuan diorang.
Keletah kanak-kanak sentiasa mengundang rasa lucu. Ada sahaja tindakan mereka di luar kotak. Betul, kita saksikannya dalam hashtag. Apa yang dimaksudkan ini dia, ragam kanak-kanak sememangnya lahir dari hati yang ikhlas. Seperti aksi anak-anak ini yang mahu pulang, sempat pula dia meletakkan ayam di atas lori mainan yang diikat pada basikal. Apa yang membuatkan video ini lebih menarik untuk ditonton ialah seekor angsa yang turut sama berjalan di sebelah mereka. Dan klip tersebut telah mendapat lebih 26.3 juta tontonan dan 1 juta tanda suka. Mana satu yang mahu dilihat? Itu persoalan kepada warga maya apabila melihat video yang tular di TikTok. Jika sekali imbas, pasti akan tertumpu kepada kereta yang berasap dan tindakan lelaki memecahkan cermin kereta. Namun terselit pula kejadian sampingan apabila seorang pejalan kaki terlanggar papan tanda, manakala seorang lagi lelaki dilihat terjatuh separuh badan ke dalam longkang. Perkongsian seterusnya ini mengundang sebab ini kerana kisah seorang bapa yang anaknya yang mahu menyambut Hari Kanak-kanak Sedunia di sekolah bertemakan kejaya. Anaknya meminta baju kerja bapa untuk dipakai pada hari tersebut. Kanak-kanak itu memberitahu dia merasa bangga dengan pekerjaan bapanya sebagai pekerja pembersihan majlis perbandaran. Malah dia memilih baju berkenaan kerana bangga dengan ayahnya yang menjaga kebersihan kawasan selain mahu menjaga alam sekitar. Berita perdana 8 Disember 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.